Jenis-jenis hukum dalam Islam. Sedapnya. Oh, nasi berlaukkan sotong. Oh, ada air lemon lah. Sedap. Okey, anak-anak. Makan. Bila kita makan, bagaimanakah dengan cara kita makan untuk mendapatkan ibadah? Bila kita makan dengan menyebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah merupakan satu ibadah dan mendapat pahala. Kita ikuti pembelajaran seterusnya. Bersama anda sekarang, Ustazah Tuti dibawakan khas dari channel Tutius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bersua kembali bagi membincangkan tentang bidang fiqh yang bertajuk konsep ibadah dan jenis-jenis hukum. Diharap kepada anak-anak semua dapat menyediakan buku, catatan dan juga pen bagi mencatat isi-isi penting sepanjang pembelajaran kita pada kali ini. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep ibadah dari aspek maksud, ibadah, ibadah khusus dan juga ibadah umum. Dan yang kedua, menjelaskan hukum wajib, haram, makruh, sunat dan harus beserta dengan contoh. Dan yang ketiga, menghuraikan hubung kait hukum di atas amalan harian murid beserta dengan hikmah. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah dari segi bahasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala istilah semua perkataan dan juga perbuatan yang zahir, iaitu yang nampak, dan batin yang tidak nampak, yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita lihat sekarang tentang jenis-jenis ibadah. Jenis ibadah terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Yang dimaksudkan dengan ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Manakala ibadah umum, iaitu ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita lihat contoh ibadah khusus, ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak boleh diubah, antaranya berpuasa, menunaikan haji di Baitullah, mengeluarkan zakat, menunaikan solat fardu dan sebagainya. Perbuatan ibadah tadi bila dilakukan secara ikhlas akan mendapat ganjaran pahala. Seterusnya, kita lihat tentang ibadah umum, iaitu meliputi aspek kehidupan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, berjual beli ataupun berniaga, beriadah ataupun bersukan,
melaksanakan aktiviti luar seperti berkemah, belajar dan sebagainya. Segala perbuatan tersebut merupakan harus yang diniatkan kerana Allah akan mendapat pahala. Anak-anak yang dikasihi sekalian, ulama fiqh telah membahagikan hukum kepada 5 jenis, iaitu wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Kita lihat di sini tentang apakah yang dimasukkan dengan hukum yang 5 tadi. Wajib maksudnya adalah mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Sebagai contoh, menunaikan solat fardu, berpuasa, mengerjakan haji dan sebagainya. Seterusnya ialah haram. Haram maksudnya ialah mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Sebagai contoh seperti meragut, mencuri, merompak, minum arak dan sebagainya. Hukum makruh. Makruh maksudnya adalah mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Sebagai contoh, memakan benda yang berbau seperti jering, petai dan sebagainya. Seterusnya ialah sunat. Sunat maksudnya ialah mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Sebagai contoh ialah bersedekah, infak, memulakan segala perbuatan dengan tangan kanan dan sebagainya. Harus. Harus maksudnya ialah tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Seperti makan, minum, tidur, bermain dan sebagainya. Jom anak-anak kita ingat sambil bernasyid. Jenis-jenis hukum dalam Islam. Wajib mesti buat, bila buat dapat pahala, bila tinggal berdosa. Haram mesti tinggal, bila buat berdosa, bila tinggal dapat pahala. Sunat galak buat, bila buat dapat pahala, bila tinggal tidak berdosa. Makruh galak tinggal, bila buat tidak berdosa, bila tinggal dapat pahala. Harus diberi kebebasan, bila buat, bila tinggal tidak berdosa. Harus diberi kebebasan, bila buat, bila tinggal tidak berdosa. Anak-anak yang dikasihi sekalian, apakah hubung kait dan hikmah, ibadah dan jenis hukum yang kita pelajari sebentar tadi? Segala hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita sesama makhluk. Semoga kehidupan kita sentiasa diberkati dan mendapat keredaan Allah dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Setakat itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Sebelum tu, Ustazah minta pada anak-anak untuk share, like dan subscribe channel Ustazah untuk mendapatkan notifikasi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.